Assalamualaikum. Nama saya Syahrul Rizan binti Zamri. Nombor bateri bernombor S54465. Hari ini saya akan menceritakan tentang tasawuf Islam yang bertajuk ketuhanan. Rabbani atau ketuhanan bermaksud segala hukum, konsep, nilai dan peraturan yang terdapat di dalam Islam adalah ditetapkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukanlah hasil pemikiran dan ciptaan manusia, kerana manusia hanyalah sekadar memahami, memperkembangkan dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Manusia walaupun setinggi manapun kedudukan tidak hak untuk campur tangan dalam urusan ketuhanan seperti penentuan hukum haram, halal, dosa, pahala, nilai buruk, nilai baik, jahat dan sebagainya. Peranan manusia dalam hal ini hanyalah untuk mengkaji dan mengenal pasti hukum Allah dalam sesuatu perkara. Kemudian setelah jelas kepada mereka tentang hukum tersebut, maka mereka perlu melaksanakan dalam kehidupan. Ciri-ciri Rabbani ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada banyak tempat di dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis wallazina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarrabuna ila zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ayat tersebut bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadanya. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami. Tafsiran ayat itu, kita disuruh untuk mengikhlaskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Kita dikatakan ikhlas jikalau kita buat sesuatu ibadat itu atas kehendak sendiri tanpa perlu ada orang suruh. Kita buat ibadat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan kerana orang yang suruh. Bukan kerana itu mengharapkan bayaran daripada orang lain, atau bukan kerana kita buat ibadat itu kerana kita malu orang lain yang tengok kita. Itulah makna ikhlas yang sebenar. Ayat ini dinamakan ayat mufassal, memberi penerangan intisari surah ini. Penerangan ayat adalah sampai akhir surah. Ayat ini dan seterusnya adalah menjelaskan maksud ayat dua tadi. Oleh itu, diingatkan supaya jangan lari daripada intisari surah yang diterangkan tadi, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah dan doa. Ayat ini adalah ayat ketiga. Ayat ini adalah ayat zajrun kepada mereka yang jahil. Mereka berhujah bahawa yang mereka seru selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kerana tujuan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya mereka hendak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah fahaman tentang agama, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara ini. Ayat ini adalah penukilan semula perkataan musyrikin Mekah, tetapi tidak